Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Terima kasih kepada yang telah subscribe saluran ini. InsyaAllah perkongsian kali ini kita nak berkongsi tentang sedikit input dan maklumat yang mungkin akan memberikan satu pengetahuan yang baru kepada diri kita. Saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita ada kamus. Tak kisahlah sama ada kamus itu kamus besar, kamus kecil, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggeris dan bermacam jenis kamus yang ada di rumah kita masing-masing. InsyaAllah ini saya nak berkongsi bagaimanakah bermulanya kamus ataupun perkamusan di alam Melayu. Kamus ataupun dalam tulisan Jawinya Qaf Alif Mim Waw Sin ialah sejenis buku rujukan bagi menerangkan makna kata-kata serta berfungsi membantu para pengguna mengenal perkataan baru. Selain mempunyai maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan dan asal-usul perkataan yang dicari. Perkataan kamus ini dia berasal daripada kalimah ataupun perkataan bahasa Arab. Lalu perkataan ini dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Qaf Alif Mim Waw Sin ataupun kamus ini merupakan kata pinjaman ataupun kalimah pinjaman daripada bahasa Yunani yang berbunyi Okeanos. Saya pun tak tahulah sebutan macam mana kan. Tapi bila rujuk Wikipedia, Okeanos, iaitu Okeanos ini maknanya adalah samudera ataupun lautan yang besar. Kita boleh menggambarkan bagaimana kamus itu merupakan satu wadah, satu tempat pengetahuan, khususnya pengetahuan berkenaan dengan bahasa. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bagaimanakah boleh bermulanya sejarah kamus di tanah Melayu. Jadi ustaz pun dalam beberapa hari dan berminggu jugalah melakukan pembacaan. Kita tengoklah baca jurnal-jurnal, tulisan-tulisan daripada para pengkaji kita. Lalu ustaz rasa terpanggil nak berkongsi dengan para penonton berkenaan sejarah kamus di tanah Melayu. Ustaz yakin dan percaya mungkinlah maklumat yang kita kongsikan ini adalah maklumat yang sedikit sahaja. Di sana mungkin ada maklumat ataupun ada info-info yang lebih luas, yang lebih banyak lagi yang tidak dimasukkan ke dalam video ini. Semasa kita belajar di sekolah menengah dalam subjek sejarah, kita mengetahui bahasa Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka merupakan satu bahasa yang sangat hebat penggunaannya. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, iaitu ia merupakan salah satu bahasa perhubungan dan bahasa dalam perniagaan. Selain itu, bahasa Melayu juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang kesusasteraan, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang perdagangan, dalam bidang politik dan diplomasi, dan begitu juga dalam bidang agama. Kewujudan ataupun kedatangan Islam pada abad yang ke-13 dan 14 telah membawa satu perubahan yang besar di dalam alam Melayu. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah membawa satu sistem tulisan baru, iaitu tulisan Jawi. Bila datangnya tulisan Jawi berserta dengan agama Islam, ia telah mengembangkan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dari bukti-bukti yang kita lihat, kita boleh dapati bahawa sememangnya bangsa Melayu adalah satu bangsa yang cerdas pemikirannya, yang sangat intelektual dan bijak pandai. Bukti ini boleh kita dapati bahawa banyak manuskrip-manuskrip lama yang ditemui sekitar abad 15 dan abad yang ke-16. Di kalangan para sarjana menyebut sejarah perkamusan di alam Melayu bermula pada abad 15. Tetapi di sana terdapat banyak lagi pandangan-pandangan bilakah bermulanya sejarah kamus di alam Melayu. Menurut satu jurnal tulisan yang saya baca, daftar kata ataupun kamuslah daftar kata yang terawal yang diketahui iaitu
Daftar Kata Cina Melayu. Daftar kata ini diterbitkan di negeri China, dikenali sebagai Senarai Perkataan Negeri Melaka ataupun dalam bahasa Cinanya Man La Jia Guo Yiu. Saya tak pastilah adakah sebutan saya itu betul ataupun tidak. Yang mana daftar kata ini dihasilkan pada tahun, menurut catatan dia, dihasilkan pada tahun 1403 hingga 1511. Daftar kata ini menjadi bukti terjalinnya hubungan diplomatik di antara dinasti Ming dan kerajaan Melayu Islam di Melaka. Daftar kata yang berikutnya ialah Vocaboli de Questi Popoli Mori, iaitu satu daftar kata Itali Melayu, yang mana daftar kata ini disusun oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1511 hingga 1522. Daftar kata Pigafetta ini adalah daftar kata yang dihasilkan ketika mana pelayaran Pigafetta bersama Ferdinand Magellan, yang mana bila mereka tiba saja di Kepulauan Maluku, mereka membeli rempah ratus dan berbual dengan masyarakat tempatan. Lalu Pigafetta telah menyalin 426 perkataan Melayu berdasarkan ejaan Itali. Daftar kata yang ketiga ialah daftar kata Belanda Melayu. Sebagaimana kita tahu, sebelum berlakunya penjajahan Belanda di alam Melayu, Belanda telah menghantar seorang intelektualnya, iaitu Cornelis de Houtman, pada tahun 1598 ke Indonesia bagi mendapatkan maklumat awal keadaan alam Melayu serta peluang perniagaan. Tapi sebenarnya itu adalah penjajahan yang berada di alam Melayu. Daftar kata de Houtman ini mengandungi 179 perkataan, tetapi daftar kata ini bercampur aduk di antara Belanda, Jawa dan perkataan Melayu. Selepas kedatangan Portugis ke alam Melayu, kedatangan Belanda ke alam Melayu, maka bermulalah kedatangan Inggeris ke alam Melayu. Bila Inggeris datang ke alam Melayu, banyaklah ditemui daftar-daftar kata yang ada ketika itu. Di antara penyusunan yang paling awal, Kamus English Melayu, iaitu pada tahun 1701, iaitu kamus yang ditulis oleh Thomas Bory, iaitu satu kamus yang dinamakan A Dictionary of English and Malayo, Melayu and English, yang mana kamus ini diterbitkan di London. Kamus ini mengandungi pembendaharaan kata, perdagangan dan perniagaan, turut dimuatkan istilah-istilah politik di negeri Johor. Tujuan kamus ini disusun adalah bagi untuk orang-orang Eropah, khususnya orang English, mengenal dan memahami kebudayaan dan kehidupan masyarakat tempatan. Apa yang menariknya dalam kamus ini turut disertakan dengan beberapa info seperti peta dan sebagainya. Itu adalah sekilas pandang di antara kamus-kamus yang terawal yang berada di alam Melayu. Kalau kita melihat secara sepintas selalu, di antara tujuan utama terciptanya ataupun tersusunnya kamus ini adalah bagi tujuan perdagangan. Kalau kita lihat bagaimana kamus yang mula-mula daftar kata Cina Melayu, itu adalah mungkin bertujuan untuk perdagangan dan hubungan diplomasi di antara Cina dan Kerajaan Melaka. Tetapi bermulanya Portugis, Belanda, English, kamus-kamus yang dihasilkan ini, kita boleh lihat mereka adalah bertujuan untuk perdagangan, mungkin untuk bertujuan untuk penjajahan, bahkan sudah tentu tujuan utama mereka adalah untuk penyebaran agama mereka sendiri. Ini kerana kita sedia maklum bahasa Melayu adalah satu bahasa yang sangat berpengaruh, merupakan bahasa pemerintah, lingua franca. Mereka yang berada di alam Melayu itu semua datang ke sini, mereka akan berbual dengan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Sudah tentunya keperluan untuk menguasai bahasa tempatan ini sangat penting bagi orang-orang yang datangnya daripada luar. Oleh sebab itu, kita perlulah berasa bangga dengan bahasa kita sendiri. Bahasa melambangkan bangsa, bahasa melambangkan kehebatan sesuatu bangsa itu. Dan kalau kita melihat sejarah
bahasa kita adalah bahasa yang sangat hebat dan sangat berpengaruh ketika waktu itu. Oleh itu, peliharalah bahasa kita, jagalah bahasa kita, jangan sampai satu masa nanti bahasa kita ini terpaksa diajarkan dalam bahasa asing. Sebagaimana kita lihat dalam beberapa akhbar melaporkan bagaimana di Singapura dikatakan oleh para penggaji, satu masa nanti apabila mereka nak belajar bahasa Melayu, mereka terpaksa belajar dalam bahasa yang lain. Oleh kerana masyarakat, khususnya orang Melayu di situ, barangkali sudah melupakan bahasa warisan mereka. Sekadar itu saja video saya pada kali ini, dan mudah-mudahan ia bermanfaat dan memberikan sesuatu yang bermakna kepada para penonton Muallim UMAR. Jangan lupa subscribe saluran ini. Mudah-mudahan saluran ini boleh berkembang untuk menuju 1000 subscribe sebelum akhir tahun ini. Assalamualaikum.